Hello, hi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, dalam video pada kali ini, saya akan menerangkan mengenai info-info penting untuk Section B, exam penguasa bomba KB41 dan penolong penguasa bomba KB29. Jika anda masih lagi belum menonton video mengenai Section A untuk exam ini, anda boleh klik link yang saya tinggalkan di ruangan description. Anda sepatutnya tonton video tersebut terlebih dahulu dan baru lihat video ini, sebab dalam video tersebut ada banyak info penting yang anda perlu tahu mengenai Section A. Saya jelaskan dalam video tersebut. Bagi anda yang baru kali pertama melihat ataupun menonton video yang ada dalam channel ini, anda boleh klik butang subscribe yang ada di bawah. Dalam channel ini saya banyak berkongsikan info-info penting dan tips-tips penting setiap exam yang diadakan oleh pihak SPA. Ini adalah untuk memudahkan anda sebagai seorang calon membuat rujukan dan juga lebih memahami dan lebih terang mengenai setiap format ataupun setiap section yang ada dalam setiap exam yang diadakan oleh pihak SPA. Okey, tanpa melengahkan masa, jom lihat video intro ini. Hello, hai ya, terima kasih sekali lagi. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, nama saya Megat Syafrizul daripada channel Tips Kerjaya. Saya dah membantu ramai calon-calon exam pihak SPA untuk mengetahui ataupun memahami setiap section yang dia ada dalam exam yang diadakan oleh pihak SPA. Kepakaran saya adalah untuk membantu ramai calon untuk lebih terang, lebih yakin untuk menjawab exam yang bakal diadakan. Dalam video pada kali ini saya akan lebih fokus untuk Section B dalam exam penguasa bomba KB41 dan juga exam penolong penguasa bomba KB29. Jom kita teruskan. Ya, bagi anda yang masih belum tahu mengenai section yang bakal ditanya dalam exam penguasa bomba dan exam penolong penguasa bomba. Okey, sini saya terangkan secara lebih ringkas. Exam nanti akan diadakan pada 19 hari bulan November tahun 2020, bermula jam 10 pagi hingga jam 11.40 pagi. Dia akan ada 3 section. Section A, pengetahuan am, anda diberi masa selama 25 minit untuk menjawab 30 soalan. Section B, daya menyelesaikan masalah, anda diberi masa selama 25 minit untuk menjawab 20 soalan. Dan juga Section C, kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda diberi masa selama 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Okey, sekarang anda faham mengenai format ataupun mengenai section yang bakal ada dalam exam anda yang akan datang. Okey, sekarang kita mulakan. Alright, dalam section B, dalam section B ini adalah lebih kepada menguji keupayaan penyelesaian masalah anda. Dia terdiri daripada 4 pecahan utama. Okey, dalam 20 soalan ini dia ada 4 pecahan utama. Okey, anda mesti tanya kan, apa pecahan utama tersebut? Okey, jom kita teruskan. Ya, untuk pecahan pertama adalah penyelesaian masalah. Untuk pecahan sebegini, biasanya anda akan diberi satu artikel pendek ataupun satu pernyataan pendek yang mengandungi isi-isi penting yang akan ditanya dalam soalan. Okey, tips saya untuk anda untuk atasi pecahan ini adalah anda lihat soalan yang terlebih dahulu. Okey, kalau anda lihat dalam contoh soalan ini, soalan ditanya berapa ekorkah binatang bilangan binatang peliharaan Pak Mat. So bila anda dah lihat
soalan dan kemudian anda baca dia punya teks secara automatik. Anda dapat tangkap ataupun anda nampak setiap binatang ini akan timbul. Kan anda nampak macam 3D, anda nampak terus nampak dia timbul dia punya hint untuk menjawab soalan ini. Ya. So sebab masa untuk session B ini adalah tak banyak. Okey, ada 20 soalan. Anda beri masa selama 25 minit. So setiap soalan lebih kurang 1 minit. Okey. So anda perlu pantas untuk menjawab dalam session B ini. Okey. Sekarang anda faham mengenai pecahan pertama ini. Alright. Okey, untuk pecahan kedua. Pecahan kedua adalah menginterpretasikan data. Anda mungkin dia beri jadual, graf ataupun plot dan kemudiannya dia akan diuji daya ataupun keupayaan anda untuk analisa setiap jadual ataupun setiap graf yang diberikan. Okey, untuk pecahan kedua ni sama juga anda perlu pantas untuk menjawab. Alright. Kemudian untuk pecahan ketiga ni adalah soalan lebih kepada asas ataupun basic dan logik matematik. Okey, kalau anda lihat pada contoh soalan ini, dia tidak akan memberi sebarang masalah kepada mereka yang mahir dalam asas matematik. Untuk tingkatkan kemahiran asas matematik anda, saya nasihatkan anda buat seberapa banyak latihan yang boleh. Okey, cuba buka balik buku-buku SPM dan buku-buku PMR untuk matematik dan cuba buat latihan dalam buku tersebut seberapa banyak yang boleh. Sebab untuk pecahan ketiga ini dia tak susah sebenarnya. Dia lebih kepada menguji keupayaan asas anda. So anda perlu memantapkan semua skill asas matematik anda. Alright, so anda faham mengenai pecahan ketiga ini. Kemudian untuk pecahan keempat. Jadi keempat ni memang biasanya akan memberi sedikit masalah kepada ramai calon. Okey, sebab masa yang singkat, so ramai yang nanti akan kelam kabut. Walaupun soalan dia simple, mungkin sebab nervous anda akan tidak boleh menjawab untuk pecahan keempat ini. Dia mungkin dia beri dalam jujukan nombor sebegini dan juga boleh diberi dalam bentuk gambar rajah ataupun gambar bentuk kotak-kotak, bulatan, segitiga dan sebagainya. Okey. So pecahan keempat ini memang anda perlu pantas dan perlu tajam melihat dia punya perangkap yang ada dalam soalan. Okey, seperti kita lihat ini, kalau anda lihat jujukan nombor ini adalah nombor kuasa 2. Okey, 144 adalah kuasa 2 untuk 12, 121 kuasa 2 untuk 11, 100 untuk 10, 81 untuk 9, 64 untuk 8. So secara logiknya nombor seterusnya tentulah kuasa 2 kepada 7, iaitu 49. Right. So again, untuk pecahan keempat ini anda perlu pantas dan perlu tajam untuk menangkap dia punya perangkap yang ada dalam setiap soalan. Alright, saya harap anda faham 4 pecahan yang ada dalam session B ini. Saya ulang balik. Pecahan pertama adalah penyelesaian masalah. Untuk pecahan pertama ini saya rasa mungkin tidak akan memberi masalah kepada anda sebab dia kebanyakan soalan untuk pecahan pertama ini adalah agak simple. Alright. Kemudian untuk pecahan kedua, menginterpretasi data, di mana anda diberi graf ataupun jadual untuk analisa data. Kemudian untuk pecahan ketiga, soalan lebih kepada asas matematik, dan pecahan keempat lebih kepada logik. Okey. Dia tak perlu risau. Slide presentation ini saya akan tinggalkan link downloadnya di ruangan description. So nanti anda boleh download
dan dia buat ulang kaji keempat-empat pecahan yang ada dalam section B ini. Okey, ini adalah merupakan antara topik ataupun soalan ataupun bahagian yang biasa ditanya dalam exam untuk section B ini. Okey, saya harap anda boleh ulang kaji antara topik-topik yang saya beri ini. Okey, cuba buka balik buku SPM ataupun buku PMR dan cari balik dia punya formula dan buat latihan untuk setiap topik yang saya beri ini. Okey, contohnya seperti operasi pecahan ringkas, peratus, jarak, laju, kecerunan dan seterusnya. Kan anda boleh lihat, anda boleh rujuk semula dan cuba buat latihan untuk kesemua topik yang saya berikan ini. Okey, saya rasa sekian dahulu untuk video pada kali ini. Saya nak ingatkan, jika anda belum lagi join channel Telegram khas ini, khas untuk calon penguasa bomba KB21 dan penolong penguasa bomba KB29, anda boleh join melalui link yang saya berikan ini. Okay? Link ini saya juga ada letak di ruangan description. Okay, nanti anda boleh terus klik link tersebut dan join channel Telegram ini. Dalam channel Telegram ini saya banyak berkongsikan tips dan contoh-contoh soalan untuk kesemua section yang ada dalam exam nanti. Dan sekiranya anda tidak memenuhi Telegram, anda tak perlu risau. Anda juga boleh sertai email list saya. Okay, di mana dalam mailing list ini saya juga akan berkongsikan tips-tips dan contoh soalan ke email anda. Okay, anda boleh sertai email list ini dengan klik salah satu link yang ada di sini. Okay, link ini juga saya tinggalkan di ruangan description nanti. Alright. So, okay, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, iaitu video mengenai section C, kefahaman bahasa Inggeris. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.